dia apa yang boleh mula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Ustazah mute ke semua sebentar. Boleh Ustazah mute tak semua? Boleh. Boleh Saya boleh tolong. Macam mana nak mute ni? Saya tolong Ustazah. Okey Okey, baik. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi. Ini kira kali kedua di dalam Stories of Women in Islam. Dan alhamdulillah kita ambil kesempatan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Kita isi dengan amalan-amalan yang baik, yang mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Selain daripada tilawah, kira membaca atau mengetahui women in Islam ini juga akan join the dots lah. Nanti kita akan tahu perhubungan antara satu sama lain. Dan sejauh ini sudah two women yang kita sentuh di era yang berbeza. Hari ini Ustazah akan sentuh tentang, kita cuba dalam masa 1 jam untuk menyentuh 3 wanita dalam 3 era yang berbeza. Yang pertama namanya maaf masih ada sound ni, tak apa sound orang masuk. It's okay ke Zat? Boleh tak apa Ustazah? I am monitoring. Ustazah yang tak boleh. Ustazah yang tak boleh. Nanti ting ting. Okay. So okay. Stories of Women in Islam pada kali ini menyentuh tentang waligah. Okey, bacaan nama dia waligah ke walikah ke waliah ke, itu ada dispute lah, perbezaan pendapat ulama tafsir. Kita tidak perlu kira menyentuh lebih lanjut tentang siapa exactly nama dia, sebab dia adalah isteri Nabi Nuh alaihi salam. Dan kita tahu bahawa ada isteri-isteri, dia ada 3 jenis watak, 4 jenis sebenarnya. Satu yang suami kira Nabi, isterinya pula jahat, tidak kira mendengar kata, malahan bocor rahsia. Ini contoh salah satu daripadanya. Kedua, kita ada contoh dalam sejarah Islam di mana suami pula yang keruk tetapi isteri baik, mendekatkan diri dengan Allah. Ini contoh Asia dan Firaun. Kita ada contoh di mana dua-dua bagus, alhamdulillah. Dan ini banyak terakam di dalam Al-Quran, di mana contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian kita ada contoh dua-dua keruk. Contoh ini pun terakam di dalam Al-Quran, iaitu Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil. Dan kalau nama dalam Al-Quran disebut atau cerita dalam Al-Quran, kadang-kadang nama dia tak disebut. Contohnya ni, nombor 3 ni, waligah. Ustazah, maaf Ustazah. Ya. The slide tak move Ustazah. The slide. I think it's still on the first. Memang masih. Oh, I see. Okay. Some of them was asking. Okay. Tidak, masih. Ustazah masih bercerita pusing. Dekat mak slide tak move. Slide tak gerak lagi Ustazah je yang gerak. Jadi tu Ustazah sedang cerita 4 jenis manusia. Satu jenis yang dia kufur, contohnya ni isteri Nabi Nuh alaihi salam, tapi suami baik. Jenis yang kedua, suami pula keruk, isterinya pula baik. Contoh Firaun dan juga Asia. Contoh ketiga, dua-dua baik, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Khadijah radhiyallahu anha. Contoh yang keempat, slide belum gerak okey. So contoh yang keempat, dia adalah contoh di mana dua-dua keruk. Dan dalam sejarah lah, pasal ni dia dah meninggal jadi kita boleh bawa cerita dia. Cerita Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil.
Jadi kita doa, ni dah first slide sahaja, belum bergerak slide ni kita dah boleh dapat satu moral of the story. Kita nak keluarga yang bagaimana? Kita yang nak keluarga yang huru-hara, keluarga yang bagus, sudah tentu kita nak dua-dua pihak bagus. Dan kita tahu bahawa dalam rumah tangga ini adalah cabaran. Maka kita akan lihat seterusnya apakah peranan wanita. Okey. Kemudian ni wanita yang kufur kepada kerasulan suaminya iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Sekejap Ustazah tengok apa yang ada di chat ni tak ada PowerPoint screen ke? Inilah PowerPoint screen masih muqaddimah. Alright. So jadi di dalam surah At-Tahrim surah yang ke-66 ayat 10 ada mengisahkan tentang isteri Nabi Nuh alaihi salam. Ustazah cuba cover isteri Nabi Nuh alaihi salam secara ringkas sebab dalam sejarah pun tidak banyak cerita tentang isteri Nabi Nuh. Cuma ada pendapat mengatakan, Ustazah banyak buat point form saja. Jadi ada pendapat mengatakan bahawa Nabi Nuh alaihi salam mempunyai dua isteri. Ini pendapat pertama, dua. Satu isteri yang baik Islam, itu yang naik bersama di dalam kapal. Isteri kedua musyrik. Maknanya tidak memeluk agama Islam, malahan tidak mahu ikut naik ke kapal, karam, binasa, tenggelam bersama-sama dengan anak pertama mereka yang pun sama, degil, tak nak peluk agama Islam. Tapi ada pendapat pula mengatakan bahawa isteri Nabi Nuh AS hanya satu sahaja. Iaitu yang kita sebut tadi itulah waligah. Waligah ke, walirah ke, waliah ke. Seperti yang saya sebut bagi yang baru masuk, bahawa nama tu ada perbezaan pendapat ulama. So kita tak payah nak dispute over what's the name. Tetapi kita tahu bahawa dalam Al-Quran Allah ada menyebut di dalam surah At-Tahrim ayat 10 bahawa ada dua isteri yang jahat ni. Isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Fokus hari ini adalah isteri Nabi Nuh AS dan beliau adalah ibu kepada ni 3 anak mereka yang selamat, iaitu Sam, Ham, Yafith. Yang pertama kira tenggelam bersama dengan ibu mereka. Dan dari sini kita dapat kesimpulan lagi bahawa pengajaran dapat pengajaran. Kita collect pengajaran along the journey for 1 hour ni. Kita dapat pengajaran bahawa dalam kehidupan ini sejak dari zaman Nabi Adam sudah menjadi sunnatullah. Sunnatullah tu kira macam pattern yang Allah sudah atur dalam kehidupan, di mana depan mata ada 2 jalan. Kita nak ikut jalan Habil ke Qabil, Firaun ke Musa. Di sini nak jadi isterinya yang baik macam Asiah ke nak jadi isteri yang suaminya baik tapi isterinya pula yang tidak baik. So depan mata kita ada 2 pilihan. Kita yang mempunyai akal yang waras, akal yang baik, kita doa supaya kita sering belajar untuk mengetahui apa yang sebenarnya berlaku sehingga pemilihan kita tu pemilihan tepat, kita pilih jalan yang baik menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu ke syurga. So di sini Allah bentangkan tips di mana ada contoh wanita yang berjaya atau dalam sejarah Nabi Nuh AS, anak-anak yang berjaya beserta bapa yang berjaya dan contoh mereka-mereka yang binasa. Macam mana Nabi Nuh doakan pun tetap tidak akan berjaya sebab they choose. Life, ni moral yang ketiga, life is about decision making. Every minute kita akan kita perlu buat keputusan. Sama ada keputusan dalam kehidupan, nak letak anak madrasah ke sekolah sekular, nak beli baju merah ke baju biru, nak masak apa hari ni, asam pedas dengan masak lemak cili padi, atau dalam pemilihan bab-bab keagamaan. Jadi dalam kehidupan kita kebanyakan menyentuh decision making. So di sini Allah beri tips lah
bagaimana nak buat keputusan. Dan dari kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, kita dapat tahu another sunnatullah. Satu pengajaran lagi. Ada berapa pengajaran? 4 ke 5 pengajaran di mana peringatan sering perlu diberi. Kita yang sesat pergi ke zaman Nabi Nuh, balik ke kurun 21 kita, sebab cerita-cerita mereka kalau ia berfungsi dan memberi semacam kira pengajaran pada Nabi Muhammad SAW kerana terakam dalam Al-Quran dan menjadi kira menetapkan hati Nabi bila nak berdakwah. Wahai Nabi, kamu jangan rasa sedih lah. Ada banyak lagi cerita-cerita yang mana ia menjadi sebagai kira inspirasi dan motivasi bagi kamu. You never walk alone, wahai Rasul. Jadi dia juga adalah motivasi untuk kita di kurun 21 ini. Bahawa kalau ada berlaku sesuatu yang kita rasa kurang baik dalam keluarga kita, sebab sekarang kita dalam COVID-19 so dalam keluarga kita, jadi kitalah yang beri peringatan. Tapi kita kena bijak dalam memberi sesuatu arahan, sebab kadang-kala terlebih sangat orang menyampah. Perlu ada cara lah bila nak menegur tak boleh tengking, mesti ada adab menegur. So jadi Nabi Nuh alaihissalam, kita balik ke zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam tegur. Tapi 80 orang saja yang nak ikut Nabi naik ke kapal itu. Sekitar 80 kemudian Allah tetap turunkan perintah zaman Nabi Nuh alaihissalam, iaitu buat sesuatu yang baik, buat amalan baik, hindari kejahatan, kemudian hindarilah larangan-larangan Allah. Tapi ada orang dah watak dia dia tak nak buat perubahan pada diri dia. Tak ada orang boleh tolong. Dia yang boleh tolong diri dia sendiri. Hello? Hello? Okay, dia yang boleh tolong diri dia sendiri. Dia yang boleh buat perubahan kepada diri dia sendiri. Sudah tentulah dengan pertolongan Allah SWT, tapi the change must come from that person also. Tapi tidak. Ternyata isteri Nabi Nuh bocor rahsia, beritahu musuh siapakah orang-orang yang di pihak Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mereka kena punish lah, kena seksa. Siapa yang peluk agama Islam ketika itu kena seksa ikut Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang kedua, dia di antara yang degil, tengking, malahan tuduh. Ni isteri tau. Saya tak boleh bayangkan lah. Dalam rumah ni boleh tuduh Nabi Nuh gila, apalah nak bikin kapal. Jadi dia tak percaya. So the main thing, the moral of the story lagi yang kita boleh dapat dari sini ialah belief. Iman. Iman, cahaya keimanan. Kalau dah banyak sangat kejahatan, kedegilan, dengki, benci itu semua berpunca dari hati, nanti dia dah corroded the heart, dah berkarat. So cahaya keislaman nak masuk susah. Jadi di antara cara untuk hilangkan karat di hati ialah banyak baca Al-Quran. Jadi kita ambil kesempatan di 10 hari terakhir ini untuk baca Al-Quran, selami maknanya, supaya Allah juga bantu kita untuk hilangkan karat-karat kedegilan, keras kepala kita lah, ni kita sesudah perintah dan larangan diberi, sudah tentu ada balasan. Kalau bagi siapa yang buat baik, hukuman bagi sesiapa yang buat jahat. Jadi it is an open book already for us di kurun 21. Open book exam. Di mana dah ada answer scheme-nya. Contoh-contoh orang yang dimarahi Allah, dimurkai Allah. Ni dalam surah Al-Fatihah. Contoh-contoh orang yang mendapat nikmat, dapat balasan. So depan mata kita dah banyak role model yang kita lihat. Dan kalau dalam Al-Quran ada kisah seseorang itu, dia ada dua side of the story. Sama ada dia bagus sangat sampai masuk dalam Al-Quran sehingga layak dia diceritakan, atau dia teruk sangat. Contohnya isteri Nabi Nuh alaihissalam. Untuk kita jadi role model, jangan ikut. Maknanya ni contoh orang yang jangan diikuti.
Kemudian of course lah dapat hukuman tenggelam bersama teman-teman yang lain. Okey, di dalam kapal itu menurut kisah ada sekitar 80 orang sahaja, dan urutan Nabi ialah Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh adalah Nabi yang ketiga, tetapi ini yang kita tahulah. Rasul dengan Nabi ada lagi banyak yang kita tidak tahu. Ini yang tercatat dalam Al-Quran. Dan kalau ikut generasi, dia generasi yang ke-10. Okey, kemudian Nabi Nuh alaihissalam di dalam golongan ulul azmi. Okey, Ustazah kasih cara macam mana nak ingat ulul azmi. Di antara ulul azmi, siapa tu ulul azmi Ustazah? Ni bagi yang baru Ulul azmi adalah nabi-nabi yang diberi cabaran yang hebat. Kemudian ada cabaran hebat, target audiensnya iaitu mad'u nya pun macam-macam perangai yang degil-degil, kira yang dahsyat-dahsyat lah. So Ustazah hafal according to acronym which is NIMIM. Okay, NIMIM Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 nabi sahaja yang digelar ulul azmi. Kemudian 20 nabi yang lain berdakwah, tapi yang 5 ni cabarannya lebih berat. So Nabi Nuh di antara yang 5 lah. Kena sepak berkali-kali, kemudian terbaring di tepi jalan beberapa hari. Kekuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, di sini di sini nak menyentuh bahawa Allah beri 5 nabi ni termasuk juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka berhadapan dengan banyak cabaran, mereka Allah beri kekuatan. All this NIMIM okey, kemudian di dalam kisah ini isteri Nabi Nuh alaihissalam adalah kufur, kira kafir lah, dengan arti kata tidak mengikut ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ini di antara pengajaran yang tadi ada sekitar 5 pelajaran yang kita sudah ambil. Ustazah tambah lagi beberapa pengajaran. Yang pertama, kita perlulah menghindari dari sikap sombong, bocor rahsia, membangkang, tuduh seseorang tu gila, atau sekarang ni macam-macam maki, gunakan F word, body shaming. Ini semua akan buat hati tak tenang. Sebab di dalam surah Fussilat sendiri Allah beritahu bahawa jika kau buat baik, dia balik pada engkau. Jika engkau buat jahat, dia kena timpa pada engkau. Jadi bermakna jika kita buat jahat, contohnya nombor 1 na'udzubillah min zalik, dia bukan pergi kepada orang lain. Mungkin orang lain tu akan merasalah merana, dituduh gila dan sebagainya. Sebaik-baiknya jangan jawab lah. Kalau orang buat dengan kita, kita jangan jawab. Nanti dia go back to that person yang berkata. Nanti dia sendiri yang geram tak ada sahutan. Kemarahan dia ni dia akan cari cara lain semua nak marah, dengki dan benci dengan kita. Tapi Allah kan dah beritahu bahawa Allah akan jaga kita. Jadi kita doalah kepada Allah. So this is the doa on the right yang Ustazah beri. Boleh tambah Allahumma di hadapan juga, atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Macam mana godaan orang-orang yang negatif di sekeliling kita, kita doa supaya Allah bantu untuk kuatkan hati kita dan tidak membolak-balikkan hati kita dalam agama Islam. Kemudian pendidikan pentinglah di sini. Di sini kita lihat apa erti pendidikan. Pendidikan ertinya, ni Ustazah type di sini. Pendidikan, dia ada banyak definisi pendidikan. Tapi Ustazah beri definisi yang satu saja, iaitu usaha memanusiakan manusia. So usaha memanusiakan manusia. Okay.
Dia salah satu dari definisi pendidikan, usaha memanusiakan manusia. Apa yang Nabi Nuh alaihissalam buat ialah dia usaha dakwah untuk isterinya, dakwah untuk anaknya. Dia berusaha macam-macam effort sampai di akhir naik kapal pun doakan lagi, masuklah, marilah ikut bapa. Dan dia cuba nak jadikan anak dia yang lelaki tu manusia. Dia nak manusiakan tapi tak nak jadi manusia. Tu maksudnya pendidikan. So kita dalam proses kehidupan pun kita sedang usaha memanusiakan manusia. With all our technique and strategy, kita cubalah membantu family kita, diri kita untuk mendidik. Dan didikan yang paling utama ialah akidah lah. Dekatkan diri, kenal kepada Allah, ibadah iaitu apa arahan yang Allah beri pada kita. Kemudian akhlak tu very very important. Sebab contoh isteri Nabi Nuh ni yang tidak berakhlak. Okay, doa amat penting. Doa kebaikan kepada kebaikan, tu yang di sebelah kanan. Keempat, selalu merasa diawasi Allah, yakin bahawa Allah Maha mengetahui apa pun yang kita lakukan sampai pada gerak dan getaran hati semua tidak luput dari pengawasan Allah. Jadi di mana kita berada, kita yakin. Dalam bilik nak buat sesuatu, nak buka YouTube, nak tengok cerita yang negatif, cerita yang penuh dengan pornografi, yakinlah Allah itu ada. Kemudian yang kelima, di sini tadi Ustazah dah sentuh tips bahagia dan tips untuk hindari kebinasaan. Masalah hati perlu dijaga. Keenam, sudah sentuh tadi 2 jalan depan mata. Ketujuh ialah arahan berbuat baik, amal soleh dan beza kapal. Setiap Nabi ada arahan-arahan yang berbeza, tapi bagi kita yang Nabi akhir zaman iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arahan sudah terrakam apa yang ada di dalam Al-Quran. Dah tak ada nak suruh buat kapal dan sebagainya, tidak. Okey. Kemudian yang ke-8, ayat turun, tadi dah sentuh juga di awal, ayat-ayat Al-Quran atau kisah tentang watak yang diceritakan atau sifat yang diceritakan dalam Al-Quran, dia ada 2 ekstrim. Ekstrim baik dengan ekstrim tak baik. Jadi depan mata kita Allah bentangkanlah watak-watak begini untuk kita perbaiki. Okey, Ustazah pergi laju sedikit. Sekarang kita pergi di surah At-Tahrim, ayat yang diturunkan mengisahkan tentang isteri Nabi Nuh. Dalam Al-Quran tidak sebut siapa nama isteri Nabi Nuh. Allah membuat isteri Nuh dan isteri Lut sebagai perumpamaan bagi orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing, maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka. Dah usaha. Tadi apa makna pendidikan? Usaha memanusiakan manusia. Dah usaha. Macam mana? Dah doakan tapi mereka tidak tekuk 2 tangan, maka tak ada manfaat lah. Tak dapat bantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk neraka Jahannam. Okay, mari kita pergi ke Stories of Women in Islam. Yang kedua, insya-Allah Ustazah cuba cover nombor 4 dan nombor 5. Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasulullah yang perempuan ada 4. Masih di slide sini masih Ustazah masih berbual di slide ini. Okey, Ruqayyah adalah anak yang kedua. Anak pertama Zainab, anak kedua Ruqayyah, anak ketiga Ummu Kulsum, anak keempat adalah Fatimah. Ni anak perempuan. Okey. Beliau diberi gelaran pemilik 2 hijrah sebab beliau hijrah 2 kali. Satu hijrah ke Habsyah, kedua hijrah ke Madinah. Jadi kedua-dua ini, sekejap Ustazah tengok ada mesej untuk Ustazah ke. Okey, kedua-dua ini adalah apa dia? Kedua-dua hijrah ini Ruqayyah pergi bersama suaminya.
Okey, mari kita terus pergi ke kisahnya. Surah yang turun tentang ruqyah turun secara umum. Dia tidak tuju pada ruqyah saja. Nanti kita tengok ayat tersebut. Dia tuju kepada isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi dan juga semua wanita. Mukminat. Surah 33, surah Al-Ahzab ayat 33 dan ayat 59. Dituju umum. So ruqyah is included lah walaupun tak disebut secara eksplisit jelas. Okey, beliau kahwin dengan Utbah iaitu Ummu Jamil dan Abu Lahab punya anak. Mereka datang meminang, maka walaupun Khadijah tidak berapa senang, tapi ni perhubungan kan nak uruskan nak teruskan walimah ni, maka mereka berumah tangga. Mereka berumah tangga sebelum Nabi Muhammad menjadi rasul. Dan kira ruqyah, Ustazah cerita sekitar ruqyah saja. Jadi ruqyah masuk dalam rumah tangga yang baru. Sebelum ni dalam keluarga Khadijah, Nabi Muhammad, Fatimah, kakaknya Zainab, Ummi Kalthum. Mereka semua dalam keluarga bahagia, tenang, aman damai. Tiba-tiba masuk dalam satu persekitaran baru yang celupa, maki, tengking, mak mertua yang kira ada saja nak cari kesilapan dan kejahatan, kira nak ada saja ruang nak kenakan kira ruqyah. Kira Ummu Jamil ni kalau ikut latar belakang dia tidak berapa minat sangat dengan Khadijah. Kira mereka hidup seerah. Ummu Jamil dan juga Khadijah. Jadi Khadijah wanita bangsawan, peniaga, kaya. Ummu Jamil pun sama status. Jadi mereka kira, bukan mereka lah, kira on the side of Ummu Jamil saja. Kurang senang. Dia bukan envy saja tau, dia jealous. Jadi anaknya lah kena. Ruqyah saja yang kena attack dengan mak mentua. Jadi ini dia boleh kaitkan dengan kita di zaman kita sekarang. Apa tindakan besan iaitu Nabi Muhammad dan Khadijah, apa tindakan ruqyah di dalam persekitaran baru. Dia sabar, tabah. Kalau nak mengadu dengan family dia, nanti dia tak nak susahkan. Family pun ada kira tanggungjawab yang lain. Kemudian Khadijah dengan Rasulullah tahu dan kenal siapa Ummu Jamil, Abu Lahab. Kemudian kalau mereka putuskan atau mereka involve, banyak di belakang mereka. So di sini perkahwinan dua insan, mula-mula dia gegel dengan boboy kurun 21 ni. Ingat dia dua orang aja love ataupun dia dua orang nak berumah tangga. Tapi sebenarnya di sebalik itu ada dua keluarga atau dua nilai yang berbeza dan mereka perlu menyesuaikan diri dalam keadaan suasana yang berbeza tersebut. Jadi Nabi Muhammad dan Khadijah tidak berapa masuk campur. Dia tahu anak dia ni dia dah didik dengan baik. Jadi anak dia menghadapi perkara ni dengan tenang lah. Sentiasa berdoa dengan Allah. Walaupun begitu Ummu Jamil tetap kira marah, keras kepala, dengki. Dia samalah. Kalau kita lihat dalam sejarah, watak-watak yang keruk watak-watak yang negatif sama. Kat mana jahatnya? Bukan luaran, puncanya adalah hati. Jadi kalau hati dia dah mengkal, geram, benci, degil, tu dia affect the action lah. Maka action tu jadi mulut celupa, tangan, pergerakan tangan, abuse saja, sesuka hati. Dan Ustazah sentuh sekitar sini saja, adalah juga yang dilakukan pada Abu Lahab bila Abu Lahab sudah meninggal dunia. Jadi memang orangnya tak baik lah. Maka ruqyah kira hidup dalam suasana beberapa masa bersama
bersama dengan Ummu Jamil di persekitaran yang begini. Tetapi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat sahaja wahyu kemudian mengumpulkan orang ramai dan di mana Abu Lahab kata, celaka engkau wahai Nabi Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, dengan ini kau kumpulkan kami. Maka selepas itu turun surah, the whole surah tentang Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil. Maka Abu Lahab, isteri Abu Lahab, family members yang masih lagi belum peluk agama Islam, kira puak-puak mereka, suku-suku mereka yang masih belum peluk agama Islam, semua psikonya Abu Lahab untuk ceraikan Utbah dan Ruqayyah. Jadi oleh kerana banyak yang minta cerai, akhirnya sebab biar kita binasakan dia, biar isteri dia tu janda, biar dia rasa. Kemudian akhirnya Ruqayyah dipisahkan jadi janda. Sebenarnya ni ada pengajaran di sini. Kalau kita lihat macam seolah-olah wah kita jadi janda na'udzubillah, bukan kita lah. Kira Ruqayyah ni jadi janda, dia sebagai satu macam perkara negatif. Sama macam kita. Bila kita dapat cabaran ni, kenapalah aku? Tapi kita tak tahu bahawa ini adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengannya beliau pergi balik ke keluarga beliau, iaitu Ruqayyah, alhamdulillah being released from that kind of toxic environment. Sekejap sahaja ada. Jadi Ummu Jamil bertambah marah lah sebab dia ingat nak punish. Tapi rupanya orang tu dah bahagia. Duduk bersama dengan keluarga, dapat balik dengan adik-beradik, persekitaran baik, nak buat ibadah rasa tenang. Kemudian berumah tangga dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Uthman dan juga Ruqayyah di antara pelopor pertama, orang pertama yang pergi hijrah di Habsyah, dan Ruqayyah menyaksikan macam-macam insiden yang berlaku di antara orang yang bukan Islam dengan Islam di Habsyah. Di mana Raja Najasyi tu, raja yang di negeri Habsyah ni support orang Islam. Tidak menyokong orang Quraisy, kafir Quraisy yang datang untuk hantarkan orang-orang Islam balik. Jadi depan mata Ruqayyah beliau nampak beberapa adingan itu, beliau sentiasa dengan suami, bahagia, tenang. Kemudian mereka salah dapat informasi yang salah, mereka pulang balik semula ke Mekah. Rupanya keadaan belum aman damai, maka Nabi Muhammad pun dapat wahyu untuk hijrah kali kedua. Jadi mereka pergi hijrah kali kedua dalam keadaan susah payah mereka pergi, dan di kisahnya Ruqayyah ni dia up and down kerana baru nak baik ada saja yang berlaku. Anak beliau meninggal dunia, kecil lagi, meninggal dunia. Kemudian ada perang Badar. Perang Badar tu kalau cakap pasal perang bermakna Nabi Muhammad SAW sudah ada di Madinah. Jadi kira Uthman bin Affan, Ruqayyah dan juga insiden perang Badar ini semua berlaku ketika semua ada di Madinah. Jadi masa-masa perang Badar itu, masa-masa itulah Ruqayyah jatuh sakit, kemudian kira dilema kepada Saidina Uthman. Ini about decision making. Kalau ikut perang Badar, bagus. Sebab pihak Islam cuma ada 313 orang saja, tak ramai. Musuh ada sekitar 1,000. Jadi bermakna pihak Islam nak lawan 1:3. Jadi kalau dengan adanya Saidina Uthman, sekurang-kurangnya ringankan sikit orang-orang atau prajurit yang mengikuti perang Badar. Tapi dalam masa yang sama isteri sakit. Jadi mana yang dia nak utamakan? Sudah tentu this is about decision making. Maka dia pilih isterinya dan dia jaga isterinya dengan baik. Kemudian apabila Rasulullah SAW dapat
menyelesaikan perang Badar tersebut dengan kejayaan di pihak Islam, maka Rasulullah dan orang-orang Islam ni baliklah dalam keadaan kegembiraan. Mereka menang, berjaya menumpas kafir Quraisy ini. Tetapi dalam masa yang sama, beliau dapat informasi bahawa Ruqayyah sudah meninggal dunia. Jadi dengan tergesa-gesa beliau pulang dan pergi melihat kira Ruqayyah. Di sini kita dapat lihat life story Ruqayyah, it is full of up and down. Tak kisahlah dia anak Nabi ke, dia kita ke, sama. Bukan maknanya Nabi, maknanya sacred. Life dia maknanya semua baik saja. Ini adalah role model yang perlu kita lihat, di mana mula-mula dah hidup aman damai, kena kahwin dengan Utbah, dapat mak mentua yang tidak baik, sentiasa persekitaran yang berbeza. Kemudian dah dapat balik pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergi hijrah pula ke Habsyah, ke negeri orang, kena survive dalam keadaan mereka yang sebatang kara ni. Kemudian lepas tu dah kes anak pula. Lepas tu pergi hijrah ke Madinah. Sampai dekat Madinah, kalau kita lihat perang Badar sekitar 2 hijrah kan. Jadi bermakna sekitar 1 tahun lebih lah. Mereka di Madinah, Ruqayyah sudah mula jatuh sakit. Jadi tu itu yang Osman jaga. Jadi kita dapatlah kesimpulan dari, tak kisah cerita pertama ke, cerita 2 wanita minggu lalu ke, ceritanya Ruqayyah ke, cerita kita di kurun 21 ini, hidup adalah perjalanan. Tidak penting berapa lama kita hidup. Ada orang 20 tahun dah meninggal. Ada Allah beri bonus 100 tahun. Kita doa kita lama, hidup lama tapi tidak menyusahkan orang. Kemudian yang penting adalah kehidupan seperti apa dan cara bagaimana kita menjalaninya. Jadi pelajaran yang Ustazah dapat perolehi daripada kisahnya Ruqayyah ialah tu nombor 1, kita dah sentuh. Kedua, sudah sentuh contoh mak mertua. Ketiga, contoh anak menantu yang tabah menghadapi persekitaran yang berbeza dari keluarga sendiri. Terus berdoa. Doa ni dah jadi semacam, doa ni dah kira open book exam jugalah, the answer scheme Sebab doa ini adalah intipati dalam ibadah. So kalau handphone tu dia boleh function sebab baterinya ada, maka kita pun sama, ibadah ni perlukan bateri. Bateri kita adalah doa. Ada hadis Nabi, doa'u mukhul ibadah. Doa itu intipati kepada ibadah. So nak buat sesuatu apa-apa dalam kehidupan ni, kehidupan adalah ibadah. Kehidupan bukan hanya 5 waktu solat saja tu ibadah. Every minute yang kita harungi dalam perjalanan kehidupan, ini adalah ibadah. So kita terus berdoa. Kemudian keempat, hidup dalam suasana dua suasana perkahwinan yang berbeza. 2 kali hijrah. Contoh suami misali yang baik pergaulan, mendampingi isteri ketika sakit, membuat pilihan tepat antara 2 situasi, nak pergi perang Badar ke tidak. Kemudian dia dapat lagi contoh kahwin dengan lelaki, Utbah. Kemudian kira dia enrich lah, her life is enrich. Kemudian keenam, cabaran Rasulullah berhadapan dengan kemenangan Badar dan dalam masa yang sama kematian anak. Bukankah kita juga mengharungi cabaran yang sama? Di depan mata kita ni nak pergi hari raya. Cabaran kita kemudian adalah COVID-19. Kemudian cabaran, kalau kita lihat cabaran Nabi Muhammad lagi hebat. Kemudian Nabi Muhammad diberi motivasi, cabaran Nabi-Nabi terdahulu lagi hebat-hebat. Okey, ini kisah kedua. Ini adalah surah Al-Ahzab yang menceritakan tentang, dan hendaklah kamu tetap di rumah kamu, jangan berhias semacam orang jahiliah hias. Itu namanya tabaruj. Tabaruj ni maknanya berhias yang
mana orang jahiliah hias. Ayat 59, wahai Nabi, katakan kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka melabuhkan, tu Ustazah betulkan sikit nanti, melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Maknanya ni mengisahkan tentang orang hidung belang. Mereka berkumpul, hang around dekat luar masa zaman Nabi. Waktu tu belum tutup muka, belum labuhkan tudung. Jadi orang-orang hidung belang ni, kira lelaki-lelaki yang nak kacau perempuan, dia tak dapat beza. Ni isteri Nabi ke, anak Nabi ke, ni slave ke. Mereka pergi kacau je semua orang. So bila anak Nabi mengadu dengan Nabi dan juga isteri Nabi mengadu dengan Nabi, maka turun ayat ini. Jadi ayat ni turun pada Ruqayyah juga supaya melabuhkan tudungnya. InsyaAllah dalam masa 15 minit kita cuba habiskan Fatimah binti Abdullah. Okay, boleh. Ni ada yang terbuka. Okay. Alright. So Fatimah binti Abdullah ni ibu Imam Syafi'i. Nanti kita boleh dengar baliklah. Kita punya kisah semula dia agak laju sikit kan. So ingat Ustazah selalu letak tepi di sini. Zai boleh tolong mute kan? Thank you. Okay. Muhasabah lah. Minggu lalu Ustazah terbalik tahu word dia. Hari ni baru Ustazah perasan. Muhasabah ni bukan muhabasah. Muhabasah lain tau makna dia. Subhanallah. Muhasabah ni maknanya reflect. Do reflection. Whenever we talk about woman in the past, sudah tentu apa berlaku di belakang, kita kena pandang belakang, ambil yang baik, kita buat sebagai kira tauladan lah, contoh tauladan untuk kita nak lakarkan masa depan yang baik. Tetapi kalau contoh yang kruk-kruk ni, kita kena belajar juga. Kita kena tahu, oh ni contoh yang tak baik. So muhasabah lah, buat reflection. Okay? Teruskanlah. Maknanya teruskanlah tak semestinya dalam 3 wanita saja. We are not doing justice by covering 3 women in 1 hour. So tujuannya kita ialah memberi percikan supaya kita dapat inspirasi, kemudian kita nak baca lebih lanjut. Untuk habiskan atau kisah-kisah mereka tu berhari-hari. Okay, terus ikutilah cebisan kisah-kisah ini, sambungannya. Kemudian Ustazah ada bawa ayat Al-Quran di sini, surah Al-Fatihah. Kita contohi role model kita, orang-orang yang sudah mendapat nikmat, dan kita nak elaklah. Kita tak nak ikut orang-orang yang dimurkai Allah dan dalam kesesatan. So ini adalah ini adalah ibu Imam Syafi'i radhiyallahu rahimallahu. Okay. Kemudian sumber ilmu, kita kenal dulu siapa Imam Syafi'i sebelum kita berkenalan dengan ibunya. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Umar Al-Khattab, khalifah yang kedua, Aisyah isteri Nabi, Abdullah ibn Umar anak Sayyidina Umar, Abdullah ibn Abbas sepupu Nabi, rapat dengan Nabi, mana-mana pergi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud de Negro, rapat dengan Nabi, banyak riwayatkan hadis dari Nabi. Ini semua scholars yang selalu dekat dengan Nabi, dapat ilmu. Ali bin Abi Talib juga kerana Nabi ambil sebagai anak. Kemudian mereka ada anak murid. Okay, the link. So Imam Syafi'i, kita di Singapura adalah mazhab Syafi'i. Jadi kita tengok guru Imam Syafi'i di Madinah, Malik bin Anas. Guru Imam Syafi'i di Iraq, anak murid Abu Hanifah, iaitu Muhammad bin Al-Hasan. Anak murid Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad bin Hanbal. So all 4 mazhab dia link under Imam Syafi'i. Jadi lepas tu nanti ada turun. Ada ulama-ulama hadis ni semua.
ulama-ulama hadis, ada ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Malik, untuk mengatakan ustazah macam mana perbezaan mazhab itu dalam subjek namanya fikih. Ustazah tak sentuh hari ini. Dan kalau kita lihat keturunannya Imam Syafi'i, sebelah emak Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Saidina Ali, yang ibunya nama Fatimah Zahra, yang bapanya nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bapanya pula Idris bin Abbas, turun sampai Muttalib. Bukan Datuk Nabi yang Abdul Muttalib ini Muttalib. Muttalib bin Abdul Manaf. Okay, slowly kita akan join the dots. Lepas 5 sesi, ni baru sesi kedua. Lepas 5 sesi, kita try to join the dots. Apa hubungan wanita pertama hingga wanita yang kelima? Dan saya rasa anda pernah dengar lah cerita pasal buah delima, ada kata buah apple. Idris ni bapaknya Imam Syafi'i lapar sangat. Jadi apa bapa Imam Syafi'i buat? Bila dia jalan dekat tempat satu kebun ni, dia nampak ada sebiji buah delima di bawah, dia ambil dan dia lapar sangat, dia makan. Dah makan baru dia, ni kan mesti ada tuannya, aku dah buat dosa, buat salah. Jadi orang baik ni, dia benda-benda kecil pun dia rasa macam satu benda yang besar. Jadi kita, ni moral untuk kita juga, jadi orang baik. Okay, kemudian tertinggal waktu sekejap je kita dah rasa macam something is not okay. So dia makan, dia carilah tuannya, dan tuannya kata okay, kalau gitu kamu kena bertugas di tempat aku. Lepas tu dia offer isteri lah. Tapi isteri saya ni, anak saya ni buta, pekak, bisu. Saya rasa dah pernah dengar kan? Rupanya bila dia masuk ke tempat, ke bilik, dia tengok orang ni cantik, boleh bercakap, boleh mendengar, boleh melakukan sesuatu, boleh lihat. Dia keluar balik. Dia keluar, dia cakap dengannya kira bapaknya lah, iaitu Abdullah. Dia kata, agaknya salah wanita tak? Kata tidak, betul. Kira tidak, kamu tak salah wanita yang betul. Inilah maknya yang kita nak bincang ni. Dia tidak buat maksiat, tidak lihat maksiat, tidak dengar maksiat, tidak cakap yang buruk-buruk. Jadi dari sini kita dapat satu moral of the story. Dan moral of the story kedua untuk Imam Syafi'i, ibu Imam Syafi'i ni, iaitu anak yang soleh datang dari dua ibu bapa yang soleh. Tetapi kita tetap terus berdoa lah, sebab kalau contohnya tadi Nabi Nuh dengan isterinya jadi bermakna ada juga yang soleh, ada juga yang tak baik. Jadi kita doa supaya dapat isteri yang solihah atau suami yang soleh, dapat anak yang baik, tidak putus berdoa. Kemudian Ustazah perlu letak di sini tarikh lahir Imam Syafi'i. Sebab bila kita berbual pasal Imam Syafi'i, kita tahu dia bila, berapa hari bulan. Okay, di sini 150 Hijrah. Tahun Imam Syafi'i lahir, tahun itu Imam Hanafi meninggal dunia. Okay, kemudian ada Ahmad bin Hanbal, iaitu muridnya Imam Syafi'i, mengatakan apabila Imam Syafi'i ini umpama ibarat matahari bagi bumi, kesihatan bagi badan, tidak ada yang boleh gantikan. Maknanya is a source of vitamin. It is a source of living. Susah tau nak jadikan. Alah, muka engkau lagi. Kan nanti kalau orang cakap, alah tak ada orang lain ke, engkau aja. Dia tidak. Ni murid dia kata, dia a source of living. A source yang very very important. Jadi sudah tentu bila kita cerita tentang Imam Syafi'i, siapa di belakangnya? Ibunya. Waktu ibunya, waktu Imam Syafi'i berusia 2 tahun, bapanya iaitu suami kepada Fatimah ini meninggal dunia. Jadi ibunya membesarkan anaknya sendiri. Jadi di sini kita dah dengar beberapa cerita pasal janda kan.
Satu kematian suami, satu Rokayah tadi janda kerana diceraikan oleh suami. Jadi ni ada satu moral of the story. Kita melihat diri kita ni sebagai janda, seseorang yang kira victim ke kita adalah survivor. So kalau victim nanti benda negatif-negatif, sedih, dengar lagu sedih, tengok cerita sedih, nangis. Sentiasa kita akan rasa kita ni sahajalah tak bagus. Kita sedih tapi cepat lekas-lekas bangkit sebab kita adalah survivor. Survivor, Allah selamatkan kita dan ada hikmah kenapa kita jadi dalam suasana begini. Jadi mak Imam Syafi'i ni, Fatimah, suami dia meninggal masa anak dia 2 tahun. So dia letak visi yang jauh sekali dia nak anak dia berjaya. Jadi walaupun dia tidaklah di kalangan orang yang kaya, tetapi beliau tetap berusaha mencari berbagai cara untuk anak dia dapat pendidikan yang bagus dan tetap dia doa. Jadi daripada tiga kisah kita tadi, apa in common? Doa. Doa adalah kira bateri kepada ibadah. Jadi very very important. Dan dalam hadis di sini Ustazah kenapa letak Al-Quran 7? Imam Syafi'i ketika beliau berusia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Hafal dengan erti kata hafal tau. Ulama zaman dahulu mereka photographic memory tengok one page saja dah hafal. InsyaAllah Ustazah ambil berhari-hari untuk hafal satu page. Jadi hadis 9 tahun dah hafal hadis. Kemudian rahsia suksesnya Imam Syafi'i ini sudah tentu siapa di belakangnya, jaga pemakanannya, pergaulannya, jaga visi yang nak diletakkan masa depannya, ikut perkembangan apa yang berlaku dengan anaknya. Bila berbual, tidak berbual pasal tangible things saja. Tidak discuss tentang macam yang Ummu Sulaim lah. Jadi minggu lalu mereka tidak bincang tentang hanya siapa kawan-kawannya. Dia ni belajar subjek apa? Maths, okey tak, susah ke senang? Perlu tak tuition? No. Ada intangible thing. Tentang doa, kasih sayang. Beliau menjadi mufti ketika berusia 14 tahun. Ada kisah di mana beliau minum air waktu tu bulan Ramadan. Sekali jemaah semua tegur, mufti, kenapa minum air, kan ni bulan puasa? Rupanya mufti belum lagi balik. Jadi dia okey, di sini Fatimah binti Abdullah ada kata Ubaidillah, dia jaga pemakanan, pendidikannya, kemudian dia ikut sama dengannya Imam Syafi'i pergi duduk dekat tempat Mekah, sama-sama. Kemudian Imam Syafi'i ini tumbuh dengan otak yang cerdas. Maknya Fatimah pun orangnya bijak, pandai. Kemudian keuangan. Jadi di sini apa moral of the story? Kita perlu belajarlah. Sekarang ni banyak informasi dah divided gitu kan, fragmented. Jadi kita kena, macam Quran kan dah terpecah jadi fikih lah, tauhid lah ni. Jadi kita kena carilah untuk satukan balik segala apa-apa yang ada ni, kita cuba belajar sedaya mampu. Sebab kita ni nak didik anak-anak kita. Anak-anak kita pun kita nak sama-sama mereka belajar. Kewangan tidak banyak. So Imam Syafi'i pernah relief, ganti gurunya. Jadi dengan lain perkataan di sini, Masya Allah, dia dah ada leadership quality walaupun dia masih kecil. Dia tidak macam anak-anak biasa yang waktu free time, dia pergi main dekat luar. Tidak, dia tahu. Dan dia kira empati dengan keadaan ibunya. Maka dia gunakan masa sebaik mungkin, dia mendidik jadi dia relief. Jadi kita lihat pengorbanannya ulama dulu dan ulama kini, kita compare and contrast lah. Di mana pengorbanan yang mereka lakukan, bagaimana mereka mendidik, dan berkatnya ilmu Imam Syafi'i sampai sekarang namanya masih lagi disebut.
Di sini ibunya meletak visi jangka panjang dan apa conclusion yang kita boleh dapat juga, doa itu penting. Berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Another name for solat ialah doa juga. Okay, ini adalah doa Ibu Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i berusia 15 tahun, dia nak pergi belajar. Kira dah tak cukup dekat Mekah, tak cukup dekat Madinah, dia nak pergi sambung belajar dekat Iraq. Lepas tu nak pergi Mesir. Jadi ibunya mula-mula tak beri, lama kelamaan ibunya beri. Kemudian dia pergi ke Mesir, muda lagi. Kemudian ibu dia iringi dengan doa. Ya Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam, anakku ini akan meninggalkan aku untuk berjalan jauh menuju keridhaan-Mu. Aku rela melepaskannya untuk menuntut ilmu pengetahuan, peninggalan pesuruh-Mu. Oleh kerana itu, aku bermohon kepadamu ya Allah, permudahkanlah urusannya. Peliharakanlah keselamatannya. Panjangkanlah umurnya agar aku dapat melihat sepulangnya nanti dengan dada yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang berguna. Amin. Sebab dari sini kita dapat moral of the story. Doa tak semestinya ya Allah, moga-moga dia sihat. Itu okey lah. Ya Allah, moga-moga handphone dia tak rosak. The laptopnya. Itu semua tangible things boleh. Tapi prioritize yang berbentuk ilmu, kesihatan, kasih sayangmu ya Allah. Peliharalah. Tu. Okay. Pergilah anakku. Ni waktu dia nak babai anaknya. Pergilah anakku, Allah bersamamu. InsyaAllah engkau akan menjadi bintang. Jadi dia letakkan harapan, dia letakkan visi ke depan. Engkau akan jadi bintang ilmu yang paling gemerlapan di kemudian hari. Dan doa seorang ibu, doa yang berkat, maka ialah dia jadi bintang lah. Untuk kita rakyat Singapura, masyarakat Singapura ikut mazhab Syafi'i. Pergilah sekarang kerana ibu telah redha melepasmu. Ingatlah bahawa Allah itulah sebaik-baik tempat untuk memohon perlindungan. Dan dia pass down the legacy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu teruskan berdoa. Jadi pelajaran yang kita dapat di sini, madrasah pertama adalah ibu. Meletakkan visi jangka panjang. Bila dah letak visi jangka panjang, jadi bintang, dah plan anaknya nak menuntut ilmu macam mana, pergi sanggup berhijrah, pergi dekat tempat keluarganya balik di Mekah. Kemudian sudah tentu setiap visi mesti ada misi. Action must be done. Cannot no action talk only. Kemudian dalam contoh di sini, beliau nak mendalami Al-Quran. Kalau nak mendalami Al-Quran, fikir, tauhid, tafsir, hadis, sudah tentu mesti belajar bahasa Arab lah. Bahasa Arab, the tools. Jadi beliau ni pergi belajar bahasa Arab, it is not 1-2 days tau. Beliau pergi duduk dekat dalam kawasan kampung orang Arab Badui bertahun-tahun dengan suku Huzail. Suku Huzail you can Google. Huzail. Huzail. Suku Huzail adalah suku pendalaman orang Arab Badui yang tidak terkesan dengan budaya luar. Belum ada lagi macam kita Singlish. Dia belum ada lagi Sing Arabic. Dia tak ada. Tercemar dengan bahasa lain. Dia purely. Jadi dia belajar budayanya, culturenya. Kenapa nak kena tahu bahasa Arab? Sebab Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Jadi Imam Syafi'i nak excavate, istimbat hukum dari Al-Quran, mesti belajar bahasa Arab, dah tahu bahasa Arab tu from the roots. So the roots lah dia pergi belajar. Bertahun-tahun dia menghabiskan masa untuk mendalami bahasa, budaya, sebab dia duduk dekat dalam kampung tu. So, jadi yang keempat, insan di sebalik kejayaan Imam Syafi'i sudah tentu penghargaannya kita beri kepada ibunya. Kemudian husnuzon dengan Allah. Baik ibu, baik anak. Husnuzon ni maknanya baik sangka dengan Allah. Sanggup ibu melepaskan anak pergi menuntut ilmu.
Kemudian Imam Syafi'i sendiri juga dengan apa atau bekalan yang dia ada, duit tak banyak, tapi dia teruskan perjalanan untuk menyambung pelajaran kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian doa is very very powerful. Okay, dan kita dapat kesimpulan ketiga-tiga ni kita collect nanti di minggu kelima kita akan recall balik apa common values that we can use in the 21st century. Jadi bermakna sudah 5 wanita. Siapakah wanita yang seterusnya? Mungkin anda boleh beri pendapat kepada kira Zar dan juga Siti sama ada sesuai kita buat 2 wanita atau 3 wanita. Sebab kalau minggu lalu 2 wanita, Ustazah boleh pergi calmly. Tapi hari ini kita pecuk sedikit 3 wanita, 3 era yang berbeza. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian tahun sekitar 150 Hijrah di mana Imam Syafi'i dilahirkan. Jadi kita sekarang 1441 Hijrah. Syukran. Selamat bertadarus. Bertemu lagi Rabu depan genap jam 2:30 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.